Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nuriza binti Ahmad Azman. Pada hari ini saya akan berkongsikan kepada anda semua tentang demi masa. Okey, baiklah. Seperti yang kita ketahui, masa itu emas dan masa itu tidak boleh disia-siakan. Dalam sehari kita ada 24 jam. Dalam 24 jam tersebut mungkin ada mengikut kepada individu itu sendiri, sama ada 6 atau 7 atau 8 jam digunakan untuk waktu tidur, waktu untuk rehatkan diri kita, waktu untuk merehatkan minda kita supaya kesihatan kita lebih terjaga. Dan waktu yang selebihnya akan digunakan dengan mengisi masa bersama keluarga, bekerja, atau kepada yang masih belajar akan diisikan dengan kelas, aktiviti college atau sekolah. Okey. Dan hubungan kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala seperti solat, mengaji, berzikir. Dalam menjaga masa itu kerana kita masih perlu menjaga hubungan kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu-waktu setengah yang lain akan diisikan dengan perkara yang berfaedah seperti riadah. Okey. Baiklah. Kita kena benda ni untuk penjagaan masa kita kena tengok balik macam mana kita jaga masa kita. Adakah kita isi betul-betul kita susun jadual rutin harian kita dengan baik. Okey, kerana jika kita tidak menyusun jadual harian kita dengan baik, mungkin akan berlaku masalah tak cukup masa. Kita akan rasa macam tak cukupnya masa ni, macam banyaknya kerja. Sebab kita tak susun waktu jadual kita dengan masa kita dengan baik. Contoh, waktu untuk bekerja kita tiba-tiba ada waktu yang senggang, kita pergi isikan dengan perkara-perkara yang tak berfaedah seperti terlalu lalai dengan handphone, main video game. Okay, biasalah zaman sekarang kan macam dah famous macam dengan macam-macam game, ML, PUBG semua tu kan. Okay, kita tengok balik lah. Kita boleh nak cakap macam ni, kita boleh je nak main game tu, tapi kita tengok balik masa yang kita gunakan untuk main game tu, adakah macam sampai 4-3 jam ke, ataupun sebenarnya waktu untuk 1 jam saja untuk bermain game tu macam dah cukup banyak dah. Okay. Sebagai contoh kepada seorang student kan, kita ada assignment banyak-banyak semua. Kita dapat assignment, lepas tu setiap assignment tu, setiap subjek tu dianya mungkin ada hari yang lain ataupun hari yang sama. Dan sudah tentu akan dibagi tempoh untuk kita menyiapkan kerja tersebut. Macam mana kita susun jadual tu? Adakah kita akan buat kerja last minute dengan waktu sebelum-sebelum kita pergi main game, lepas tu dah nak sampai due baru buat, ataupun kita akan buat sikit dah sampai due tu nanti tinggal hantar? Adakah kita buat macam tu? Kita kena tengok sama antara dua tu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Asr ayat 1, wal asr, demi masa. Okey, kat situ dah menunjukkan Allah menitik beratkan tentang masa. Okey, pada ayat kedua surah Al-Asr Allah nyatakan sesungguhnya innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Adakah kita tergolong dalam orang yang dalam kerugian? Kita kena tengok balik benda tu. Dan seterusnya pada ayat ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, maksudnya kat sini kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Okey, maksudnya ada golongan yang pada ayat kedua tu menunjukkan golongan yang rugi, manusia pada golongan yang rugi, dan kedua manusia yang dalam golongan berpesan-pesan dengan kebenaran dan sabar. Okay, kita tengok balik, adakah kita masuk daripada golongan orang yang rugi tersebut? Kerana kita tak manage masa kita, tak gunakan masa kita dengan sebaiknya, sehingga kan kita tak menjaga hubungan kita dengan Allah. Yelah, dia macam bila masa kita tak tersusun dengan baik, kita tak jaga masa kita tunda-tunda. Contoh yang tengah tunda kerja tu, okey, lepas tu dah nak sampai due, kita akan jadi sangat-sangat busy untuk siapkan kerja tersebut, sampaikan hubungan kita dengan Allah pun tak terjaga. Kita siapkan kerja itu sampai kita tak solat, kita lupa nak solat, kita tak mendekatkan diri kepada Allah, kita tak minta kepada Allah untuk memudahkan urusan kita. Jadi kita kena tengoklah balik, nilai balik setiap perkara dan rutin harian kita. Okey, kesimpulannya kat sini, okey, dalam penjagaan masa tersebut perlu disusun dengan baik
dan dijaga dan diisi dengan perkara-perkara yang berfaedah supaya di kemudian hari kita tidak akan menimbulkan masalah dan rasa masa tidak cukup. Begitulah yang saya ingin sampaikan, berkongsikan kepada anda semua pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.